Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sandaya dan ini pantau agenda reformasi. Ada beberapa perkara untuk kita kongsikan terutamanya berkaitan dengan tenaga baharu. Tetapi sebelum itu, cadangan meneroka tenaga nuklear sebagai sumber tenaga alternatif ke arah negara rendah karbon boleh dipertimbangkan. Dan Pengarah Pusat Kajian Kelestarian Global USM, Profesor Madya Muhammad Wira Muhammad Syafiee berkata ia merupakan antara sumber tenaga paling bersih seiring dengan turbin angin di lautan. um, Cuba kita buat perbandingan. Bila kita bandingkan tenaga nuklear yang melibatkan kepada pelepasan karbon, ianya berada di dalam taraf yang sama dengan turbin angin yang berada di lautan, offshore wind turbine, daripada segi pelepasan gas karbon dioksida, daripada segi pembinaan awal sehinggalah kepada decommissioning bila ianya ditutup. Bila dibuat kiraan oleh saintis di bawah United Nations iaitu IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, United Nations, ianya adalah sumber tenaga yang paling bersih seiring dengan turbin angin yang berada di lautan. Bila kita bandingkan pula dengan sebagai contoh hidroelektrik, ianya 2 kali ganda lebih bersih daripada persegi pelepasan karbon dalam perbandingan dengan hidroelektrik. Bandingkan pula dengan solar, banyak melibatkan kepada pembinaan struktur di atas tanah. Bandingkan dengan solar di atas tanah, banding 3 kali ganda lebih bersih jika kita lihat daripada segi konteks pelepasan karbon. Muhammad Wira bagaimanapun tidak menafikan jaminan keselamatan sumber tenaga tersebut. Sebagai itu, perancangan yang holistik dan terperinci di bawah Perbadanan Kuasa Nuklear Malaysia perlu dalam memastikan potensi kesan jangka panjang yang selamat. Kita lihat apa yang berlaku di Fukushima tahun 2011. Kita lihat apa yang berlaku di Chernobyl pada tahun 1986. Dan itu merupakan satu perkara yang cukup menakutkan. Yang kita tidak mahu berulang kembali di mana-mana sistem jana kuasa nuklear yang wujud sekarang ini. Beliau menjelaskan Malaysia boleh mempelajari serta perhalusi pelan pelaksanaan tenaga nuklear oleh negara-negara maju yang telah menggunakan teknologi ini seperti Perancis, Jerman, China dan Korea Selatan. Malaysia diiktiraf sebagai negara terbaik di Asia Tenggara dalam Indeks Peralihan Tenaga ataupun Energy Transition Index oleh Forum Ekonomi Dunia WEF baru-baru ini. Dan indeks tersebut mengambil kira prestasi sistem dan kesediaan negara untuk beralih ke sumber tenaga yang lebih mesra alam. Dan pencapaian ini menunjukkan bahawa Malaysia berada di landasan yang tepat bagi pengurusan peralihan tenaga yang pantas, selamat dan berpatutan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof diberi portfolio baharu dalam perombakan kabinet untuk menerajui Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam serta bertanggungjawab terhadap hal ehwal Sabah dan Sarawak. Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam adalah kementerian baharu pecahan daripada Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Dan Datuk Seri Anwar berkata, Fadilah yang merupakan timbalan Perdana Menteri pertama dari Blok Borneo dipertanggungjawabkan dalam urusan hal ehwal Sabah dan Sarawak. Jadi untuk bercakap hal ini, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Romzi Ationg yang merupakan pensyarah kanan pembangunan manusia dan politik identiti UMS menerusi talian telefon ketika ini. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Ya Prof, pertama sekali untuk kita melihat kepada portfolio baharu Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, terutamanya berkaitan dengan peralihan tenaga dan juga bertanggungjawab terhadap Sabah dan Sarawak. Apa reaksi daripada Prof terlebih dahulu? Baik, apabila kita melihat pertama kali tentang perubahan portfolio itu, kita melihat bahwasanya ia adalah satu tindakan yang berani dan semestinya berdasarkan keperluan. Apabila ada peralihan itu, kita juga melihat ia menjadikan kabinet Perdana Menteri sekarang ini lebih tersusun dan tidak bertindih, dan sudah semestinya ia menjurus kepada penerusan aspirasi Malaysia Madani yang mana ia tetap progresif. Kami di Sabah dan Sarawak ini berharap rombakan itu akhirnya menjadikan aspirasi kami untuk menjadi salah satu wilayah dalam Malaysia ini yang serba membangun dapat dilaksanakan.
Ini khususnya apabila kita bercakap tentang dua portfolio yang diberikan pada yang berhormat Timbalan Perdana Menteri dari Blok Borneo ini. Kita sudah tahu bahwa sumbangan wilayah Borneo ini dalam aspek tenaga dan berbagai hal itu amat signifikan. Jadi itu adalah satu benda yang boleh katakan amat mengujakkan di pihak rakyat Sabah dan Sarawak khusus. Dan juga dipertanggungjawabkan dalam urusan hal ehwal Sabah dan Sarawak. Orang Sarawak pastinya Datuk Seri Fadilah Yusof mengetahui dengan lebih arif dan jelas berkaitan dengan Sarawak dan juga Sabah. Dalam hal dan juga situasi ini, apa yang Prof lihat berkaitan dengan isu Sabah Sarawak yang mungkin perlu ditangani segera, terutamanya berkaitan MA63 dan juga perkara-perkara lain terutamanya? Baik, sudah semestinya kita lebih memfokus pada isu pemartabatan MA63 itu, yang mana sudah menjadi retorik politik di sini di wilayah Borneo, dan kita berharap supaya akhirnya benda-benda yang berkaitan dengan ketidakpuasan berkaitan dengan implementasi MA63 itu akan berakhir dengan adanya seorang pemimpin yang saya yakin memahami tentang aspirasi sebalik MA63 itu. Selama ini kita bercakap tentang MA63 tetapi tidak ada kata muktamad yang kita nampak. Tapi apabila Yang Berhormat Perdana Menteri mengatakan bahwasanya urusan Sabah dan Sarawak adalah menjadi urusan kesemua jemaah menteri, itu menunjukkan suatu benda yang amat positif, dan kita berharap ianya sesuatu yang bukan hanya semata-mata untuk menyenangkan setengah pihak, tapi itu adalah aspirasi yang membuat Perdana Menteri yang tergambar dalam keadaan ketika kita berada pada ekonomi, tapi masih juga beliau mengambil kira tentang kepentingan Sabah Sarawak ini. Dan juga kalau kita bercakap terutamanya berkaitan dengan peralihan tenaga dan juga tenaga mesra alam, antara fokus utama ini adalah kementerian di bawah TPM Datuk Seri Fadilah Yusof. Dalam masa yang sama, bagaimana Prof melihat kepada potensi Sabah dan Sarawak terutamanya? Premier Sarawak sebelum ini ada berkali-kali menyatakan hal berkaitan dengan peralihan tenaga dan sebagainya. Tenaga boleh dibaharui. Bagaimana sumber-sumber daripada dua negeri Sabah dan Sarawak ini boleh dimanfaatkan secara khususnya? Baik, di Sabah ini kita melihat kepada keadaan iklim di Sabah. Lepas itu kita juga melihat tentang sekitaran sumber alam. Dahulunya kita terlalu fokus tentang petroleum. Jadi rasanya itu akan akhirnya menjerumus kepada keadaan kita akhirnya kekurangan sumber-sumber yang ada itu, yang mana ini tidak boleh selepas dia habis dia akan habislah. Tapi dengan sumber alam yang tidak habis, contohnya air, kita juga ada mungkin kita boleh menggunakan berbagai hal sumber alam yang ada sini, air contohnya. Jadi saya rasa itu adalah suatu tindakan yang sewajarnya, dan itu membolehkan kita tidak lagi berhadapan dengan isu-isu tentang kehabisan benda-benda yang sudah semestinya akan berakhir suatu hari. Dan juga Prof, bila kita bercakap berkaitan dengan peralihan tenaga, ia mungkin tidak popular dalam kalangan masyarakat biasa. Dalam masa yang sama, ia antara perkara yang sangat-sangat besar manfaat dan juga satu bentuk sumber ekonomi baru kepada negara secara khususnya. Tetapi dalam masa yang sama, bagaimana peranan yang perlu dimainkan oleh kementerian dan juga Datuk Seri Fadilah Yusof sendiri untuk memahamkan rakyat dan juga untuk meningkatkan lagi potensi yang ada agar segala perkara itu dapat digali dan juga difahami oleh keseluruhan rakyat Malaysia. Apa yang dimaksudkan dengan peralihan tenaga itu sendiri? Baik, itu adalah tugas yang semestinya diberikan kepada beliau, iaitu untuk memahamkan semua rakyat khususnya di wilayah Borneo ini tentang kepentingan sumber tenaga yang baru itu. Mungkin ialah ramai khususnya di kawasan luar bandar yang tidak memahami tentang sumber tenaga yang baru ini. Jadi saya rasa benda pertama yang perlu dilakukan ialah mungkin kita boleh mengadakan penerangan secara khusus. Ini dengan kaedah bukan hanya yang berhormat Timbalan Perdana Menteri turun padang, semua menteri juga harus terlibat. Begitu juga dengan agensi-agensi kerajaan. Ini bagi saya adalah suatu benda yang amat baik.
bukan hanya untuk mengelakkan kita daripada pupusnya sumber-sumber tertentu yang sedia ada ini, tapi ia juga akan suatu hari nanti menguntungkan kita. Kita tidak mungkin akan berhadapan dengan masalah kekurangan sumber tenaga. Seandainya itu yang kita lakukan. Di negara luar contohnya, seperti di New Zealand, ada kincir air di situ, kincir angin di situ. Jadi itu adalah suatu benda yang amat menggembirakan dan saya harap itu adalah suatu yang boleh kita lakukan. Di pihak yang berhormat Timbalan Ketua atau Perdana Menteri, sebenarnya tugas beliau adalah amat berat, sebab mungkin ada tentangan, mungkin juga ada benda-benda yang timbul disebabkan ketidakpahaman. Jadi benda pertama yang dilakukan itu ialah untuk memahamkan dan meyakinkan penduduk setempat. Bukan hanya penduduk setempat, tapi juga industri tertentu. Mungkin ada pihak industri yang kita tidak boleh terjerumus dalam keadaan seperti di negara luar. Jadi benda-benda yang begitu adalah benda yang harus diakhiri. Dan kita berharapan akhirnya kita mencapai kejayaan untuk memastikan semua pihak boleh terlibat untuk kita berubah kepada sumber tenaga yang baru itu. Bila kita bercakap berkaitan dengan peralihan tenaga ataupun sumber tenaga yang baharu, banyak rentetan dan juga perkara lanjutan daripada hal berkenaan. Apabila kita bercakap dari sudut keuangan terutamanya mekanisme pembiayaan apabila untuk mewujudkan peralihan tenaga dan juga projek-projek hijau. Dalam masa yang sama, di akhir nanti untuk kita melihat kepada climate change dan juga perubahan iklim yang lebih harmoni dalam kalangan masyarakat untuk memastikan bahawa sedar bahawa berlakunya perubahan iklim yang ketara dan mungkin menjejaskan penduduk dan generasi-generasi akan datang. Tetapi dalam hal itu, untuk kita beralih kepada fasa berikutnya, bagaimana Prof melihat kepada bagaimana transisi ini sebenarnya memberi peluang ekonomi yang besar kepada anak-anak muda di Borneo khususnya, di Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana peluang ini dapat diambil oleh anak-anak muda khususnya yang berada di Sabah dan Sarawak? Baik, di Sabah ini kita mempunyai pelbagai institusi yang menjurus kepada keperluan sumber tenaga bidang khusus. Contohnya dalam bidang sumber tenaga kejiwaan dan sebagainya. Jadi saya rasa mereka yang mempunyai latar belakang demikian bolehlah terlibat untuk menjadikan aspirasi sumber tenaga baru ini berjaya. Jadi saya rasa itu salah satu kaedahnya. Yang keduanya mungkin juga rakyat di Sabah ini boleh mengambil peluang dalam bidang kerja yang tidaklah memerlukan kepakaran, tapi semata-mata memerlukan tenaga sistem sokongan contohnya. Jadi saya rasa itu amat menguntungkan. Mungkin juga kita boleh berharap dengan satu kaedah pendekatan yang baru ketika sumber tenaga yang baru sudah mulai diwujudkan, kita mungkin boleh mewujudkan pusat pelatihan dan sebagainya. Jadi di situ mungkin kita boleh mendapat impak daripada pembinaan jana kuasa contohnya. Dan ini mungkin boleh menambah keperluan tenaga kerja itu. Dengan adanya tenaga kerja yang ramai diperlukan itu, kita berharapan supaya ekonomi setempat juga turut berubah. Jadi saya rasa ini adalah isu sebenar yang kita hendak fahamkan pada rakyat di luar sana. Yakni kesan positif terhadap perubahan guna tenaga itu. Jadi saya rasa kesannya itu selalulah signifikan dan kita juga akan berhadapan dengan keadaan. Kita tidak kepupusan sumber tenaga yang sedia ada itu sebabkan penggunaan sumber tenaga yang baru. Baik Prof, seketika nanti untuk kita lihat juga antara isu-isu Sabah dan Sarawak selain daripada hal yang kita sentuh di awal tadi, bagaimana selepas ini Datuk Seri Fadilah untuk melihat kepada hal-hal yang lebih dekat dengan rakyat, terutamanya dengan isu-isu semasa termasuk isu ekonomi, isu kemiskinan dan sebagainya. Tapi Prof, kita nak berrehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Pantau Agenda Reformasi. Baik, kembali dalam Pantau Agenda Reformasi. Tapi sebelum itu, saya nak kemas kini berkaitan dengan COVID-19 yang mana Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan mengeluarkan arahan pelaksanaan dos penggalak ketiga vaksin COVID-19 berikutan
peningkatan kes baru yang dilaporkan sejak akhir-akhir ini di seluruh negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelaksanaan itu akan melibatkan golongan rentan iaitu pesakit kronik dan warga emas yang lebih berisiko untuk dijangkiti. Dan menurut beliau bekalan vaksin sedia ada mencukupi bagi menampung keperluan rakyat dalam usaha kerajaan untuk mengekang penularan COVID-19. Dan KKM memaklumkan bilangan jangkitan COVID-19 pada minggu epidemiologi ke-49 meningkat 2 kali ganda berbanding sebelumnya dan ia menyaksikan 12,757 kes direkodkan berbanding 2,796 pada minggu epidemiologi sebelumnya. Dr. Zulkifli menjelaskan pelbagai faktor yang menyumbang kepada peningkatan angka tersebut termasuklah cuaca dan juga pergerakan serta tidak memakai pelitup muka. Tambahan pula di hujung tahun ini merupakan musim cuti sekolah. Dan ditanya sama ada kementerian merancang untuk melaksanakan saringan lebih ketat di pintu masuk negara, beliau berkata ia akan dipertimbangkan. Baik, seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof diberi portfolio baharu dalam merombakan Kabinet untuk menerajui Kementerian Peralihan, Tenaga dan juga Daya Guna Awam serta bertanggungjawab terhadap hal ehwal Sabah dan Sarawak. Dan Datuk Seri Fadilah merupakan timbalan Perdana Menteri pertama dari Blok Borneo dipertanggungjawabkan dalam urusan hal ehwal Sabah dan Sarawak. Tadi kita dah cakap berkaitan dengan peralihan tenaga. Kita masih lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Ramzi Ationg yang merupakan pensyarah kanan pembangunan manusia dan politik identiti Universiti Malaysia Sabah atau UMS. Prof, ini fokus kita apabila orang dari Borneo, Timbalan Perdana Menteri, untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan Borneo itu bukanlah perkara sukar dan sebagainya. Di sebalik perkara dan juga mungkin tanggungjawabnya sebagai TPM dan juga menteri lain, hal ehwal Sabah dan Sarawak harus dimainkan atau memainkan peranan yang sangat besar, terutamanya dalam memastikan bahawa kelestarian bukan sahaja dari sudut logistik, dari sudut suasana dan juga keadaan, tetapi rakyat itu sendiri. Apa sebenarnya yang perlu dilihat dan juga diperhalusi, terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan ini kehendak dan juga kemahuan rakyat berkaitan dengan ekonomi dan juga poket mereka? Action di Sabah ini kita sudah dimomokkan dengan banyaknya kawasan yang dibelenggu oleh isu-isu kemiskinan, infrastruktur yang tidak menentu dan sebagainya. Terbaru kita juga berhadapan isu harga barang dan sarana hidup yang meningkat. Ada juga isu-isunya tentang infrastruktur yang tidaklah memuaskan. Contohnya jalan raya yang ada setengah orang tu mengatakan seperti di bulan. Ada juga yang mengatakan sekolah itu pun hampir runtuh. Ada juga setengah pihak yang bercakap tentang tidak jumlah institusi pengajian tinggi dan institusi lain itu yang tidak mencukupi. Jadi saya rasa itu adalah antara puncak ketidakpuasan di kalangan rakyat di Sabah. Jadi sebagai timbalan Perdana Menteri yang bertugas untuk memastikan masalah-masalah itu dapat diatasi, saya rasa itu adalah suatu benda yang harus diberi tumpuan oleh beliau, yakni tentang isu-isu kenaikan harga, isu-isu kemiskinan itu bagaimana untuk mengakhiri isu pembangunan infrastruktur dan segala benda yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di Sabah ini. Rasanya kalaulah kita mampu untuk mengatasi masalah ini dan kita berkeyakinan Perdana Menteri yang ada pada ini yang sentiasa beraspirasi untuk demikian, ketidakpuasan yang selama ini dimomokkan di media dalam kalangan penduduk di Sabah itu akan dapat diatasi. Jadi sebagai Menteri yang bertanggung jawab tentang hal ehwal Sabah dan Sarawak, itu adalah benda yang perlu diberi perhatian. Prof, bagaimana Prof melihat kepada jaringan politik yang baik, terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan politik di Sabah, politik di Sarawak dan akhirnya jaringan itu membentuk satu keadaan melibatkan kerajaan persekutuan. Bagaimana jaringan yang baik ini sebenarnya dapat diperkemaskan lagi selepas ini, terutamanya untuk memastikan bahawa segala tindakan yang dilakukan ataupun segala tindakan perancangan daripada kementerian dan kerajaan itu dapat berjalan dengan baik? Baik, ada beberapa pandangan yang mencadangkan supaya suatu tindakan yang tuntas perlu dilakukannya. Ini antara lain itu ialah tentang desentralisasi contohnya.
mungkin pihak persekutuan lebih memberi autonomi kepada Sabah dan Sarawak. Ini membolehkan berbagai hal yang berkaitan dengan usaha untuk membangunkan wilayah-wilayah tertentu di Sabah ini dapat dirancangkan contohnya. Tapi saya lebih berminat untuk kenapa tidak kita memfokus pada memperkukuhkan kerjasama itu dan juga tentang koordinasi di antara pentadbiran di peringkat persekutuan dan negeri. Melalui kaedah itu saya rasa isu-isu yang hangat diperbincangkan di Sabah ini dan Sarawak ini boleh kita minimizekan. Jadi dalam masa yang sama saya juga in favor pada isu desentralisasi. Mungkin ini juga kita boleh meniru kaedah di negara lain, contohnya di United Kingdom. Walaupun ia ada satu federalism yang dikatakan United Kingdom itu ada negara-negara tertentu, tapi kita tidak lagi ingin meniru benda itu. Kita hanyalah memerlukan kerjasama yang kuat, koordinasi dan persefahaman. Kita tidak mau lagi melihat seperti sejarah beberapa tahun sebelum ini di Sabah yang kelihatannya dan begitu juga di Sarawak yang tiada kerjasama dan hubungan yang harmoni di antara persekutuan dan negeri itu. Jadi saya harap itu adalah benda yang perlu kita tangani dan rasanya kita sudah matang di kalangan ahli politik ini pun sudah semakin matang untuk melihat apa sebenarnya yang perlu untuk dilakukan bagi tujuan memastikan negara persekutuan ini terus maju dan tidak berhadapan dengan isu kadang-kadang orang mengatakan sebagai ada kemungkinan menjadi failed state. Jadi saya rasa itu yang perlu kita tumpukan. Adakah Prof melihat kepada dinamika politik di Sabah itu banyak perbezaannya dengan politik-politik negeri lain, terutamanya di Sarawak khususnya? Sudah semestinya, San, di Sarawak ini kita bercakap tentang mungkin beberapa hal. Contohnya tentang kenegerian yang kuat itu. Tapi di Sabah ini terlalu banyak isu. Kerjasama di antara Pantai Timur dan Pantai Barat contohnya. Kita juga mempunyai isu tentang PTI. Kita juga mempunyai isu tentang ketidakpuasan terhadap pemimpin-pemimpin tertentu. Jadi saya rasa memang muncul perbezaan itu, tapi saya harap itu tidaklah sesuatu benda yang terlalu signifikan untuk akhirnya kita mengatakan Sabah ini kelihatan terlalu jauh identiti politiknya berbanding di Semenanjung dan di Sarawak. Dan juga di akhirnya Prof, bagaimana untuk Prof melihat kepada peranan dan juga ketersediaan selepas rombakan kabinet itu berlaku dengan ada beberapa penambahan kepada kementerian baharu dan juga muka-muka baharu dan juga pelantikan-pelantikan khususnya. Selepas ini apa yang Prof mahu lihat terutamanya berkaitan dengan kekukuhan kabinet, kestabilan politik dan akhirnya menyumbang sesuatu yang lebih besar dan juga baik kepada Sabah dan juga Sarawak? Baik, harapan kita ialah untuk tidak lagi ada ura-ura kerajaan yang akan tumbang lah dan sebagainya. Apa yang kita hendak itu ialah kerjasama di kalangan ahli politik ini, khususnya ahli politik yang mengatakan menyokong Perdana Menteri. Kita hendak fokuslah pada isu-isu rakyat, cukuplah dengan politik pilihan raya itu. Dan kita menunggu lagi untuk satu tempoh tertentu dan kita menuju kepada pilihan raya. Jadi pada ketika itu rasanya kita masih lagi perlu untuk fokus pada tugas-tugas yang perlu dibuat untuk rakyat. Salah satu benda yang kita perlu buat ialah dengan memastikan setiap pemimpin ini memahami tanggungjawab masing-masing. Antara tanggungjawab itu ialah untuk melakukan tugas dengan baik. Kita sudah nampak bahwasanya ketika ini tidak ada ciri-ciri pertindihan tugas itu yang terlalu signifikan dan Perdana Menteri pun telah mengatakan urusan Sabah Sarawak ini adalah urusan Jemaah Menteri. Jadi harapan kita selain daripada kukuhnya stabilnya keadaan politik itu, kita juga mengharap semua menteri ini memahami peranan masing-masing terhadap bajikan Sabah dan Sarawak ini. Jadi itu harapan kita. Apa yang Profesor Madya cakap tadi ataupun katakan tadi adalah untuk mereka faham tugas dan juga tanggungjawab masing-masing, tiada pertindihan dan sebagainya, bagaimana untuk meletak langkah dan juga mengorak sesuatu yang lebih baik terutamanya kepada negara dan juga masyarakat umumnya. Terima kasih Profesor Madya Dr. Ramzi Ationg, Pensyarah Kanan Pembangunan Manusia dan Politik Identiti UMS. Kita bercakap khusus dalam pantau agenda reformasi berkaitan dengan
tenaga diperbaharui ataupun tenaga gantian ini, dan juga khusus berkaitan dengan hal ehwal Sabah dan juga Sarawak. Sekian dulu, saya Sanahaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.